Setiap insan mendambakan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Apakan daya, memori indah bertukar kelam bagai tiada sinarnya. Memang sedih jugalah dengan dia kan. Kadang dia kata, "Mama, saya ni anak yatim ke?" Cakap, "Mana Aman tahu Aman anak yatim?" Dia kata, "Aman ni anak yatim lah," dia kata. Kadang dia kata, "Mama, nanti ayah balik kan?" Seri Manjung, Perak. Perjalanan bersamamu ke Bandar Baru Seri menyingkap 1000 kisah suka duka penghuninya. Di sebalik tempat berteduh ini tersimpan penderitaan dan kegusaran jiwa sebuah keluarga. Manawara Mustafa, 43 tahun, diuji dengan pelbagai dugaan setelah suaminya, Nur Firdaus Said, meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Segala detik bahagia direntap dengan sekelip mata. Kini Manawara terpaksa meneruskan kehidupan bersama 4 orang cahaya mata. Dia ingat ayah dia kerja beruniform. Bila macam ada iklan, diorang buat PKP, jaga perairan tu, dia tahu. Dia kata, "Mama, itu kerja ayah maritim." Yang lama-lama tu dia akan cerita. Dia pernah naik bot dengan ayah dia, naik motor. Dia tahu. Dia bermakna dia ingatlah. Dia ingat ayah dia. Cuma dia tak faham yang ayah dia tu tak akan kembali lagi. Nur Hidayati Roslan, 30 tahun, adalah anak sulung daripada hasil perkahwinan yang pertama. Pada awalnya, Nur Hidayati dilahirkan normal. Namun setelah diserang penyakit kuning, fizikal dan mental Nur Hidayati mula berubah dan disahkan sebagai insan kelainan upaya. Dia memberontak, dia akan cederakan diri dia. Sebab tu benda-benda tajam kena sorok lah. Kalau ada benda yang dia tak puas hati, dia akan buat macam tu. Tapi sebelum ni dia tak macam ni. Berapa bulan ni sejak dia tak dapat kebajikan tu lah. Lambat dapat kebajikan dia tu kan, dia jadi macam tu. Anak-anak ibarat kain putih. Banyak perkara belum sempat disampaikan, apatah lagi masih mendambakan kasih sayang seorang ayah. Walaupun hampir 2 tahun pemergian bapa, Muhammad Adib Aiman, 12 tahun, dan Muzaffar Akil Amani, 5 tahun, masih belum memahami situasi keluarga ini. Memang sedih jugalah dengan dia kan. Kadang dia kata, "Mama, saya ni anak yatim ke?" Cakap, "Mana Aman tahu Aman anak yatim?" Dia kata, "Aman ni anak yatim lah," dia kata. Kadang dia kata, "Mama, nanti ayah balik kan?" Dulu rumah kita bukan macam ni. Dulu rumah kita datang. Dia ingat, bermakna dia ingat masa dekat Sabah. Sebab masa dekat Sabah dia memang rapat dengan arwah ayah dia. Meskipun tidak sempurna seperti insan lain, Nur Hidayati lebih gemar berdikari. Zahir fizikalnya tidak normal, namun dia faham akan apa yang sedang dibicarakan. Ada kalanya, Nur Hidayati tidak kekok melakukan kerja-kerja rumah serta menjaga adik-adik, bergantung pada kestabilan emosinya. Dia mudah diserang penyakit sawan. Dia alhamdulillah dia boleh uruskan diri dia sendiri. Dia rajin juga buat kerja rumah macam menyapu, memop, lipat kain, basuh kain, masak untuk diri dia sendiri pun dia boleh jugalah. Cuma dekat rumah saya je dia tak buat. Saya pun tak berharaplah dia buatkan sebab saya takut dia, sebab dia tiba-tiba sawan dia tiba-tiba je dalam bilik air berapa kali dah dia tercedera.
Tidak pernah terbayang diri ini diuji. Manawara bagaikan hilang semangat diri apabila segala tugas dan tanggungjawab harus digalas sendirian. Ada kalanya dia pasrah. Namun berbekalkan kekuatan yang tersisa, Manawara perlu cekal meneruskan kehidupan demi anak-anak. Saya tak terfikir sebenarnya akan jadi macam ni kan. Selalu saya yang bantu orang, tolong orang macam kawan, macam keluarga kan. Lepas tu sekarang ni kena dengan saya seorang diri, saya yang kena tanggung semua. Memang rasa macam sedih tu, memang teramat sedih lah kan. Sebab benda kita tak jangka. Rasa saya tak kisah sebab saya dah memang hidup susah pun. Masa kecil pun kita bukannya orang senang kan. Tapi anak-anak. Memang rasa macam sedih tu, memang teramat sedih lah kan. Sebab benda kita tak jangka. Rasa saya tak kisah sebab saya dah memang hidup susah pun. Masa kecil pun kita bukannya orang senang kan. Tapi anak-anak. Semakin hari bebanan kewangan Manawara semakin meningkat. Bahkan dia tidak tahu bagaimana mahu membiayai kereta dan rumah peninggalan suami. Tambahan pula, anak kedua mereka, Muhammad Adi Akmal, 18 tahun, masih menuntut di Universiti Teknologi Mara. Dia sekadar mengharap wang pencen RM700 sebulan dan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat RM350 sebulan. Memang tak cukup lah dengan pencen, harapkan pencen berapa je. Lagi saya ada masalah rumah. Rumah dalam proses lelong. Rumah arwah suami. Saya pergi LPPSA minta tolong potong dekat pencen. Tapi LPPSA minta saya bayar sekaligus RM40,000 lebih. Itu yang membebankan saya lah. Saya harap ada tolong macam maritim lah kan. Sebab arwah suami dulu dia pernah berkhidmat sebagai maritim kan. Menjaga anak kecil memerlukan kesabaran yang tinggi. Apatah lagi Manawara menjaganya seorang diri tanpa suami di sisi. Masalah kewangan yang menghimpit Manawara membuatkan kesihatan mental ibu ini turut terjejas. Sekarang yang terutamanya yang kecil itulah yang bungsu. Dia nampak orang beli tu dia nak. Tapi saya dah tak mampu dah, macam dulu arwah suami ada. Diorang suka makan macam ayam, nugget, sosis, minum Melo, air kotak tu kan. Tu saya dah tak mampu, tu yang buatkan saya kadang selalu macam stres lah. Saya boleh mengamuk. Sejak pemergian Nur Firdaus, Manawara kehilangan tempat di mengadu kasih. Dia banyak memendam rasa. Namun Manawara bersyukur mempunyai seorang rakan yang sangat memahami. Juliana Abdul Manan, 47 tahun, banyak membantu dirinya serta keluarga di saat dia benar-benar lelah dan putus harapan. Memang rajin sangat luahkan perasaan dia dengan saya. Apa yang dia pendam, apa yang orang sakit hati dengan dia akan luahkan pada saya. Yang ni pun budak-budak ni pun saya sedih juga sebab yelah dia selalu mencari ayah dia kan. Bila tu, Mami Ju, ayah saya dekat tu, dekat sana, dia katanya. Ayah saya dia duduk dekat syurga. Dahulunya Manawara mengusahakan butik pengantin ketika suaminya masih hidup. Setelah pemergian arwah, Manawara terpaksa berhenti menjalankan perniagaannya kerana perlu memberikan perhatian penuh terhadap anak-anak. Kini, dia hanya melakukan kerja-kerja sambilan seperti mengambil upah mengurut serta sebagai tukang cuci di hotel milik adiknya. Tinggal saya buat urutan lah. Kalau macam ada orang tempat macam nak urut,
Kadang on call je lah. Saya datang ke rumah ataupun orang datang ke rumah saya. Dengan kalau macam ada juga kadang saya buat cleaner lah. Buat cleaner dekat tempat adik je lah. Dekat tempat adik. Tapi itu pun tak selalu. Sebab adik pun dia fikir juga kalau saya kerja, dia kata kamu tu dah lah ada asma, dia kata dia takut saya penat. Setiap hari, Manawara akan menghantar anak istimewanya ke bengkel bagi mengisi masa lapang Nur Hidayati. Bengkel khas buat insan kelainan upaya ini mengajar kemahiran seperti kraft tangan dan banyak lagi. Manawara pula perlu membayar yuran sebanyak RM200 sebulan. Sekarang ni diorang bagi percubaan untuk 3 bulan percuma untuk anak, untuk dia belajar, dan ada juga lah dia bagi kemudahan untuk saya untuk macam kalau macam ada orang nak buat urut tradisional lah. Kita mesti mahu ada tempat untuk budak-budak intellectual disable ini. Satu tempat, satu keluarga bagi mereka. Sebab mereka special. Mereka akan belajar benda baru dan kita akan ajar mereka kerja-kerja yang bersesuaian dengan bisnes tempatan untuk bagi mereka keluar bekerja sebagai orang normal. Manawara sama sekali tidak menyangka akan kehilangan suami tercinta sepantas ini. Saat suaminya pergi, dia hanya mampu terdiam sepi. Dia tidak tahu bagaimana nasib mereka ketika itu. Soal kematian juga sering bermain di fikiran. Saya masa suami dah tak ada, sejak suami dah tak ada, saya macam tak tahu nak fikir apa lagi. Saya dah tak ada fikir apa-apa. Saya cuma fikir macam kalau mati, matilah. Hidup ni macam saya dah tak ada perancangan apa-apa lagi dah. Dengan anak-anak pun saya selalu streskan. Saya macam bagi saya kalau Allah dah bagi umur saya situ-situ je lah. Saya macam tak ada fikir esok nak apa, nak buat apa, tak ada. Saya macam dah tak ada perancangan lagi dah. Saya masa suami dah tak ada, sejak suami dah tak ada, hidup ni macam saya dah tak ada perancangan apa-apa lagi dah. Dengan anak-anak pun saya selalu streskan. Saya macam bagi saya kalau Allah dah bagi umur saya situ-situ je lah. Saya macam dah tak ada perancangan lagi dah. Derita yang dialami Manawara memberikan tekanan terhadap wanita ini. Tatkala ini, Manawara terpaksa mendapatkan rawatan hospital untuk merawat kesihatan mentalnya, manakala Nur Hidayati perlu mengambil ubat-ubatan bagi mencegah sawan menjadi lebih teruk. Sebab kadang saya selalu banyak fikir kan, macam-macam saya fikir. Doktor bagi ubat tu lah, tapi kadang saya tak makan sebab bila saya makan ubat tu, kita jadi mengantuk. Anak-anak siapa yang nak uruskan kan? Cuma pam je lah selalu. Sebab saya bila macam stres, saya akan jadi macam panic attack. Dugaan yang dihadapi keluarga Manawara mendapat perhatian daripada Persatuan Veteran serta Jabatan Hal Ehwal Veteran JEF. Selaku pengarah JEF Cawangan Perak, Major Izhar Hayatul Isra sudah menjadi tanggungjawab mereka untuk membantu golongan veteran asnaf yang memerlukan sokongan hidup. Kami di Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM sentiasa menambah baik dasar-dasar sedia ada dalam usaha membantu veteran-veteran, terutamanya veteran-veteran asnaf. Kami juga dalam usaha menjejaki veteran-veteran yang ada di seluruh negara, terutamanya dengan bantuan persatuan-persatuan veteran. Di samping itu, Jabatan Veteran dan juga persatuan-persatuan veteran sentiasa mengambil tahu dan peka terhadap segala keperluan terutamanya veteran-veteran asnaf. Penaja utama bersamamu, Syarikat Faiza Senyam Berhad, berbesar hati membantu lebih banyak golongan asnaf. Selain hadir menyalurkan sumbangan,
wakil daripada syarikat Faiza, eksekutif jualan Laila Hanim Ramli, penyelia gudang perak Megat Hafiz dan Nurhanisah Muhammad Sabri sempat menyelami penderitaan mana waras keluarga. Kedatangan syarikat Faiza Sendirian Berhad membawa sumbangan wang tunai dan barangan keperluan asas sedikit sebanyak meringankan beban Manawara. Semoga dengan sumbangan ini dapatlah Manawara menikmati juadah yang lebih berkhasiat bersama seisi keluarga. Ni ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza. So, saya harap kami harap dapat meringankan beban puan lah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Okay, ini ada sumbangan daripada syarikat Faiza. Sedikit berhasil. Saya dapat meringankan beban Kak lah. Terima kasih. Terima kasih dengan Faiza. Saya fikir kalau saya dah tak ada, baik kalau ada orang nak jaga dorang kan, yang boleh jaga dorang lah. Saya cuma nak dorang faham je. Sebab saya dah tak, memang tak mampu bagi dorang macam mana sebelum ni ayah dorang ada, apa dorang nak dapat. Sekarang ni saya dah tak mampu, saya cuma nak dorang faham. Hati ibu mana yang mampu melihat kesedihan anak-anak. Manawara sanggup berkorban apa saja asalkan kesemua cahaya matanya hidup bahagia. Bagi Manawara, biarlah dia seorang saja yang menelan pahit getir kehidupan. Buat Aiman dan Amani, nikmatilah saat indah bersama ibu selagi dia masih bernyawa. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu 5 keluarga dari 2 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Perak, keluarga Hafizah Harun. Manakala 4 keluarga dari negeri Pulau Pinang, keluarga Abdul Aziz Abdullah. Keluarga Suryani Sapi'i. Keluarga Katijah Karim. Dan keluarga Sahizam Jamil. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan, hulurkan tangan, ringankan beban. Setiap langkah perjalanan